Di sebelah kanan saya ni, yang berbahagia Datuk Dr. Aziz Jamaluddin, Naib Presiden Parti Putera, merangkap pengerusi Putera Wilayah Persekutuan. Sebelah kiri saya, Profesor Dr. Alwi Saari, pengerusi Putera Negeri Melaka. Dan sebelah kanan hujung, Saudara Hamzah Zainuddin, Bendahari Putera Malaysia. Yang berdiri Saudara Ashraf Rusli, Ketua Penerangan Parti Putera Malaysia. Oleh kerana hari ini 12 Rabiul Awal, izinkan saya bagi pihak pimpinan Parti Putera, marilah sama-sama kita mengucap syukur kerana hari ini adalah hari sambutan Maulidur Rasul. Oleh itu saya ingin menyampaikan ucapan selamat menyambut Maulidur Rasul pada seluruh umat Islam. Dan sama-samalah kita menghayati bukan sahaja ajaran risalah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tetapi juga benar-benar menghayati kepimpinan yang telah ditunjuk oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat sejagat. Kerana kepimpinan Rasulullah adalah kepimpinan yang tidak perlu bahas lagi. Kepimpinan yang kalau kita hayati, terutamanya orang-orang politik, umat dan negara menjadi selamat. Malangnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam jelas dijadikan modal politik untuk faedah parti dan individu-individu tertentu, bukan untuk kepentingan umat sejagat. Itu satu. Perkara yang kedua ini yang penting. Hari ini Parti Putera kita mengadakan mesyuarat Biro Politik Pusat bersama dengan Biro Politik Putera Negeri Melaka. Biro Politik Pusat dianggoti oleh pemimpin-pemimpin kanan yang semuanya hadir mesyuarat tadi, dan Biro Politik Putera Melaka diketuai oleh yang berbahagia Profesor Dr. Alwi Saari bersama dengan rakan-rakan pimpinan Putera. Kita bermesyuarat bermula jam 11 dan tamat betul-betul jam 2. Agenda yang kita bincang ialah pilihan raya negeri Melaka yang telah ditetapkan penambahan calon 8 November, hari pengundian 20 November. Saya secara pribadi mengakui
saya tidak menjangka PRN ini diadakan. Kerana kita masih lagi berlepas pulas menangani ancaman keselamatan kesihatan, iaitu COVID-19. Manakala pilihan raya umum ke-15 pun tidak lama lagi. Dan sehubungan dengan itu, kita tahu di Sarawak pun, walaupun itu sudah terbubah, diistihar darurat dan tidak diadakan pilihan raya kerana COVID-19. Apakah keputusan mengadakan pilihan raya negeri Melaka ini disebabkan betul-betul kerana kehendak perlembagaan dan perlu diadakan, ataupun kerana ianya lebih merupakan juga permainan politik? Saya tak dapat pastikan. Terpulanglah kepada masyarakat untuk menentu dan memikirkan sebab-sebab PRN di Melaka diadakan. Sebab kalau nak ditangguh pun boleh, nak diterus pun boleh, kita tak pasti. Dan Biro Politik Putera bersama dengan Melaka tadi mengambil maklum, walaupun tarikh pilihan raya sudah ditetapkan, namun pihak Pakatan Harapan telah memfail kes di mahkamah untuk mencabar keabsahan ataupun kesahihan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka dari segi undang-undang. Kerana mereka berpendapat pembubaran itu tidak mengikut perlembagaan dan tidak sah. Yang sepatutnya bila kerajaan negeri hilang sokongan, yang di-Pertua Dewan Negeri memanggil adun-adun Melaka dan mencari siapakah yang mendapat sokongan majoriti untuk menubuh kerajaan. Kalau ini berlaku, berarti tidak ada pilihan raya negeri dan kita boleh tunggu pilihan raya ke-15. Dan tidak timbul masalah isu COVID-19. Tapi maklum sajalah, politik punya pasal sekarang ni macam-macam boleh berlaku. Itu satu. Jadi maknanya kalau dibawa ke mahkamah, kita tak tahu apakah keputusan yang akan dibuatkan oleh mahkamah. Kalau mahkamah mengatakan bahawasanya ya, pembubaran tidak sah, berarti pilihan raya yang dicadangkan akan terbatal dan tertangguh. Kedua, 8 November ni kiranya 2-3 minggu lagi lah. Mengundi 20 November. So all in sebulan setengah. Dalam tempoh sebulan ini, kita tak tahu bagaimana angka COVID naik turun ni. Angka COVID up and down, up and down, up and down. Dan kalau 5-6 hari ke depan ni, seminggu dua ni, tiba-tiba ada jangkitan baru, angka meningkat, saya tidak tolak kemungkinan Majlis Kerajaan Negara akan menggarap PRN Melaka mesti ditangguhkan. So ada dua tadi, faham tak? Dua possibility mengikut analisa Biro Politik Parti Putera. Okay. Kedua, jika pilihan raya diteruskan,
di Melaka. Walaupun kita Parti Putera sedang merancang mengadakan persiapan bagi menumpu pilihan raya ke-15. Dan kita tidak jangka pilihan raya negeri ini akan berlaku. Tetapi sebagai parti politik yang sudah berusia 2 tahun setengah, sebelum ini bila ada PRK negeri ke Parlimen, kita tidak bertanding kerana kita baru. Tetapi sekarang sudah berusia 2 tahun setengah. Jadi Biro Politik mengambil keputusan Putera kita akan bertanding dalam PRA di Melaka ini, insyaAllah. Di Melaka ada 28 kerusi. Kita secara terus terang mengatakan Putera tidak akan bertanding sejumlah 28 dun yang ada. Kita bertanding sebagai warming up kepada PRU ke-15 sebagai parti baru. Warming up. Mungkin beberapa kursi saya belum dapat nak mutamatkan jumlah. Maknanya it can be minimum 2 seats, it can be minimum 5 to 6 seats. Itu yang saya kira dah cukup. 2 to 5, 2 to 6, or 2 to 4. Saya lebih berminat 4. Sebab angka 4 itu adalah angka 4 don yang meroboh kerajaan Melaka. So Putera come forward, Putera tampil ke hadapan untuk nak menyelamat politik Melaka dan rakyat Melaka akibat daripada permainan politik from both side yang mentadbir Melaka. So Putera datang nak menyelamat Melaka. Ibarat kata apabila rakyat sudah tahu tentang permainan politik kotor sekarang ini, bukan saja di Melaka, di peringkat nasional, dan kalau ikut peristiwa sejarah negeri Melaka, Sultan pun Melaka pada waktu itu sudah sedar kesilapan, terpaksa membawa balik Hang Tuah. Hang Tuah mencari Keris Taman Sari untuk menyelamatkan Melaka daripada jebat derhaka. Jadi kehadiran Melaka, kehadiran Putera di Melaka adalah membawa kembali Keris Taman Sari demi masa depan rakyat Melaka. Walaupun kita bertanding 4, 5, hatta 2 kerusi sekalipun, kita semua tahu sekarang sudah tidak ada lagi parti yang boleh menang secara dominan. Bertanding banyak pun mungkin menang 5-6 seat, 3-4 kursi. Yang menjatuhkan kerajaan Melaka hanya 4 dun. Yang menjatuh kerajaan Perikatan Nasional pun berapa orang? Tak perlu 15 pun. Bertukar kerajaan Perak dulu pun hanya 2-3 dun saja. So artinya 3 pada Putera bertanding, dia akan membawa makna yang besar, iaitu Keris Taman Sari. So saya harap pihak media memahami maksud analogi saya. Maksud itu. Dan kita sudah mengenal pasti calon-calon yang akan bertanding 3-4 dun, whatever it is. Profesor Dr. Alwi sudah menyerah nama kepada Biro Politik
Dan kita masih lagi memperhalusi calon-calon ini daripada banyak sudut. Tapi setakat yang ditaklimat pada saya, I'm very happy. Yang penting pada putera, calon yang pertama penting, saya ulang balik, yang penting pada putera, calonnya ialah bersih, clean candidate, as white as paper. Sebab isu kepimpinan politik Malaysia dihujani dengan isu rasuah, penyalahgunaan kuasa, maksiat dan sebagainya. So, prinsip pertama ialah bersih. Dan alangkah baiknya kalau kita ada calon yang bersih tapi juga berpendidikan. Itu dia kira tambahan, penambahbaikan dari segi latar belakang. But kita semua tahu pemimpin yang baik, yang berjiwa rakyat, yang berkesan, tidak semestinya mempunyai pelajaran tinggi. Pelajaran tinggi ialah bonus, tetapi yang penting ialah kepribadian. Cakna rakyat, bukan cakna muduk. Kita dah terlalu banyak dah pemimpin yang saya katakan, selalu putera duk cakap, menang sorak kampung tergadai. Terlalu banyak pemimpin retorik, terlalu banyak pemimpin pembohong. Cakap lain, buat lain. Dan kita putera, lahirnya putera ni kerana ledakan permasalahan politik seperti saya sebutkan tadi. Dan kita beryakin dan berharap putera jika dipilih oleh rakyat Melaka, yang tepat dong kita bertanding. InsyaAllah, selagi hayat saya di kandung badan dengan rakan-rakan pimpinan putera yang lain, we will make sure that there will be no political crook in Putra. There will be no hypocrite in Putra. Tidak ada pemimpin munafik dalam Putra. Kita tak jual bangsa Melayu semata-mata nak dapat sokongan orang Melayu kerana kita mengejar kuasa untuk diri sendiri. Kita tidak akan jual Islam atau agama Islam sebagai modal untuk mencari faedah kepentingan diri sehingga nama Islam menjadi rosak. That is why putera lahir di tengah-tengah gelombang kegelisahan rakyat di seluruh negara. Baik, itu nombor satu. Nombor dua, saya nak ambil kesempatan di sini. Putera membuat keputusan lah. Kita mengecam, mengutuk dengan sekeras-kerasnya bagaimana kerajaan boleh mengizin, membenar, sebab tanpa kebenaran kerajaan, lesen atau permit, mereka tidak boleh mengeluarkan arak jenama timah di Malaysia. Memang kita tahu arak adalah minuman haram dan kita tidak halal untuk orang umat Islam. Memang arak ada dijual di Malaysia, tapi yang diimport kepunyaan syarikat asing. Tapi yang baru keluar ni dikeluar di Malaysia, di bumi Malaysia. Astaghfirullahaladzim. Apa tak cukup lagi kah arak-arak yang sudah ada di Malaysia ni
yang dibawa oleh orang asing. Dan yang paling menyedihkan, menggunakan nama timah. Mereka berhujah timah ni adalah asalnya daripada nama timah. Sebab Malaysia ni terkenal dengan timah. Wah, itu ke? Padahal macam-macam nama boleh digunakan. Ini betul-betul mencabar dan menghina umat Islam. Dan memburuk keadaan lagi, gambar di foto arak ni, gambar orang tua seolah-olah memakai kepiah, yang juga membawa secara seimbas seolah-olah orang lain. Ada pihak berhujah, ini tak ada kena-mengena dengan kerajaan, kata parti PAS. Ini pihak swasta. Betul, bukan projek kerajaan. Betul, bukan milik kerajaan. Tapi yang keluar permit siapa? Siapa yang mengeluar permit? Siapa mengeluarkan kebenaran? Siapa? Kementerian mana? Kerajaan mana? Tanggung dosa di akhirat nanti. Sebab saya nak mengulangi di sini. Ingat, Malaysia ni negara agama persekutuan Malaysia ialah Islam. Islam is a religion for the Federation of Malaysia. Majoriti penduduk orang Islam. Kita mengamal konsep raja berpelbagai. Raja-raja itu orang Melayu, orang Islam, ketua agama. Wah, boleh keluar minuman keras berjenama timah dan juga berpakaian ketayang. Shameful. Apakah pemimpin-pemimpin yang ada hari ini tidak ada maruah, tidak ada harga diri, tidak malu kepada Allah Ta'ala? Wira Putra akan menyusul tindakan-tindakan selepas ini. Selagi mana nama timah ni tak ditarik balik, selagi mana gambar di botol arak itu tidak diubah. Malah seboleh-bolehnya menarik balik kebenaran pengeluaran arak di Malaysia itu. Dua. Sehubungan dengan itu juga, kita telah buat keputusan hari ini dengan setegas-tegasnya mendesak kerajaan membatalkan semua, dia panggil apa ni, special draw. Special draw ni kau Melayu cabutan khas. Yang sudah sekali dah sampai 22. Cabutan khas ni belum masuk cabutan biasa. This is special draw. Apa Malaysia ni sudah jadi negara negara 4 ekor di bawah kerajaan. Dulu kerajaan dipanggil Melayu Islam, sekarang kerajaan keluarga Malaysia. Marah DAP ni nak utuh lagi. Marah DAP nak utuh lagi. Saya pun sama juga dalam konteks yang lebih menyeluruh dari segi dasar-dasar perlembagaan negara. Sebab itu kita reserve dengan DAP. Ada kala kita juga kecam atas isu-isu tertentu. Tetapi bila kerajaan Melayu Islam
keluarga Malaysia. Dulu waktu PH mengata cabutan khas dah menurut, datang Kerajaan Melayu Islam yang mengecam DAP, cabutan khas makin bertambah. What is this? Tak malu ke? How thick is your skin as a leader? Tak malu ke? Dan yang akhir, yang ketiga, mereka kena tarik balik ni. Yang ketiga, betul juga membuat keputusan mengingatkan pihak-pihak tertentu. Saya ulang balik, kenapa saya sebut Arab dan Jenama Timah, kenapa saya sebut cabutan khas, dan yang terbaru, isu hak asasi manusia. Suhakam. Suhakam ni sebuah pertubuhan yang ditubuh juga melalui instrumen kerajaan atas kehendak bangsa-bangsa bersatu. Human rights ialah untuk menentukan manusia sejagat dihormati dari segi hak asasi masing-masing. Betul. Tetapi dalam konteks kita, walaupun Malaysia ratify Human Rights Convention, rasa saya, namun prinsipnya hak asasi manusia di bumi Malaysia, kerana Islam agama persekutuan. Dulu-dulu yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja Melayu, ketua agama Islam, majoriti penduduk orang Islam. Hak asasi di Malaysia ini hanya terpakai selagi mana ia tidak bertentangan dengan hukum hakam dalam Al-Quran dan tidak ada bertentangan dengan hadis sahih dan juga ijtima' ulama. Dan ada istiadat Melayu. Ada 4 tidak bertentangan dengan Al-Quran, ajaran dalam Al-Quran yang jelas haram halal. Kedua hadis sahih. Ketiga ijtima' ulama. Keempat ada istiadat orang-orang Melayu. If anything about human rights going against these 4 matters, so kita declare itu tak sah, not avoid. So ada negara-negara yang mengiktiraf benda-benda macam kebebasan di luar batas. Ada negara banyak. So kalau ada negara yang ada kebebasan di luar batas, saya ada baca kenyataan daripada rakyat Malaysia nama Sajak yang pergi ke Thailand atau lagi ke Australia. Dia kata dia pilih Australia dah dapat penduduk tetap. Kenapa? Dia kata dia menikmati kebebasan yang dia nak di Australia. So fine. Jadi begitu juga pada rakyat Malaysia yang lain. Kalau ada jenis macam ini, there are a lot of other country that accommodate human right according to their style of living. So we are all supporting that. Saya menyokong penuh, tapi tidak di Malaysia. Kita ada cara, ada peraturan kita. Hak asasi ni apa? Dalam Islam ni usahakan hak asasi. Ada orang boleh pakai underwear, berjalan tepi jalan di pantai. Aurat pada sana, membuka aurat pada sana. Apa lagi tinggal underwear? Okey, kahwin sejenis, itu hak asasi kan?
So that is against Islamic punya principle and law dan ajaran. So saya minta Suhakam mind your language. Kerana Suhakam buat apa? Buat kenyataan di mana Suhakam kata not only mengenai dengan human right. Kerana human right dah dia mengatakan please respect murtad. Mana Suhakam nak supaya murtad itu dihormati. Kenapa dia nak murtad dihormati? Kerana dia anggap itu soal agama adalah kebebasan dan hak rakyat masing-masing. So we strongly condemn. Dan anggota Suhakam ni, saya nak tanya, ada tak ahli Suhakam dalam Suruhanjaya Suhakam ni? Ada tak orang Islam dalam tu? Ada 4 orang. Dia tak rujukkan kepada alim ulama? Tak rujuk kepada Quran ke? Wah, dah jadi liberal. Wahai, hak asasi yang kita amal mengikut 4 prinsip tadi membawa kebaikan kepada manusia sejagat. Tengok yang mengamal hak asasi bebas. You tengok kerutahan moral. You tengok what happened in Europe. Whereas kalau kita jaga tertib ni, hak asasi mengikut tata cara tertib kita ni, manusia selamat, negara selamat. Jadi itulah yang kita putus hari ini. Okay. So ada soalan? Hantar. Cukup. Soal buat LGBT lah. LGBT isu lah yang dia dekat. Ya, tak soal LGBT lah. Tapi yang dia sebut LGBT tu kawan sejenis lah. Tapi yang punya override-nya ialah murtad. Mana you boleh nak biar kau tegak-tegak? Okey. Ini ada soalan. doktor ada buat satu statement kata that Putra sedia menerima 4 adun yang sebelum ditarik sokongan kepada Ketua Menteri. No longer issue because they already to IPS. Okay. Betul tak? Ke baru cadangan. Acah-acah. Semalam datang pergi ni je. Semalam dia jumpa Anwar. But have they officially? Yang belum lagi kan officially join PH. Belum lagi, dia tunggu keputusan. Tunggu keputusan. Putus apa? Sebab dia orang memang PH belum intent kata berbincang. kami nak join, tapi PH belum buat keputusan. Orang tengah bincang. Setakat hari ini untuk makluman Datuk Seri Utama Idris Harun dan rakan-rakan belum lagi berhubung dengan saya ataupun dengan Datuk Presiden. Tak, dengan saya dia berhubung. Dia berhubung dengan saya semalam. Oh, sorry. Dia berhubung dengan saya semalam over phone. Dia hanya memaklumkan dia ada mesyuarat malam semalam. Mungkin jumpa dengan Datuk Seri Anwar. Ya. Dan dia beritahu dia belum buat keputusan. Setelah merujuk kepada penyokong-penyokongnya, baru dia akan buat keputusan. Cuma saya baca news pagi ini daripada Malaysia Kini dan lain-lain. Dia jumpa dengan Anwar, dan seolah-olahnya mereka empat-empat ni dah bersama dengan I don't know which one is right. I don't know. So boleh I tanya, offer itu masih open tak sekiranya PH tolak 4-4 ni? Putera ni parti yang membawa kebaikan. So pintu kita terbuka 24 jam untuk sesiapa saja. Not only the 4, anybody. Provider mereka mesti menghayati perjuangan Parti Putera, mengikut perlembagaan, menghayati 10 Sumpah Keramat Putera, dan memegang prinsip menjadi pemimpin bersih dan berintegriti. Tak ada tolak ansur. Tak ada maaf bagimu. If you are corrupt, you abuse your power, there is no tomorrow in Putera. There is no, dalam Putera tak ada jenis
politik, maaf. You commit the sin today, you minta maaf, ampun. You buat silap, ampun. No, not in Putra. Putra, in Putra, under my leadership, I only command with one life. Only one life. You misuse one life, you are gone. Okay. Ya lagi. Soalan? So ada nak tanya, wilayah ada Datuk Aziz naik presiden, Datuk Alwi, Melaka. Datuk Alwi kan jadi calon. Tuan nak InsyaAllah, tanding tak insyaAllah. Saya tanding di Melaka. Dut. Saya akan tanding parlimen. Oh, nak parlimen juga. Ya, saya calon Perdana Menteri. Tanya Tasik, di mana Presiden Tasik hari ini? Apa dia? Dia tanya saya. Siapa nak tanya? Dia tanya saya. Ha. Adakah saya akan tanding di Melaka? Ha. PRN. Ha. Mana boleh? Saya nak tanding parlimen PRN Kemudian. Sebab saya calon Perdana Menteri. Ya. Betul lah tu. Betul. Sudah alhamdulillah. Takkan nak suruh Niko Damin Zari kot. Okey, ini dia. Nak tanya Tasik boleh? Di mana Presiden ada? Ada lagi? Ada lagi habis? Kau salah tanya, aku tanya kau balik. Kau faham ayat ni? Kau tanya aku, kau salah tanya, aku tanya kau balik. Nah, itu tadi. Tasik, Yes sir. mengikut Dr. Alwi, Ha. the potential channel will come here tomorrow at 10 in the morning. Potential calon Besok. besok. So, ni kita kampung sini lah, tunggu jalan tu. Okey. Kita orang tunggu ramai kan? Weh, tengah live ni. Tanya lagi, tengah live ni. Tak tadi kan tanya kan? Aku nak tanya pasal jajaran baru. Ada. Saya lupa jajaran baru. Okey. Putra telah dikunjungi oleh pemimpin gabungan NGO. Namanya Pembela. Mereka datang untuk bertukar pendapat dan bertanya dengan pendirian Putra dalam banyak isu. Isu-isu yang berkait tentang ahli kota, agama, bangsa dan negara. Kerana mereka bercadang untuk mewujudkan satu jajaran baru, parti politik bersama NGO dengan syarat menepati dengan kehendak mereka. Kehendak mereka ahli kota. Dan apakah Putra ini juga ahli kota. So kalau ada persefahaman akan wujud jajaran baru dan pengumuman akan dibuat tak lama lagi. InsyaAllah. Bukan ke sudah terang lagi dulu. Betul dah sudah terang lagi bersulur. Tapi Dia nak lampu tu kena cerah dulu.